Assalamualaikum, nama saya Ismail bin Yusof. Nombor matrik saya AA200630. Bagi kumpulan kami, saya akan menerangkan tentang definisi hukum Boyle. Hukum Boyle ialah hukum yang menyatakan bahawa tekanan bagi gas yang berjisim tetap berkadar songsang dengan isi padunya jika suhu dimalarkan. Jika gas dimampatkan, isi padu akan berkurang dan bilangan molekul gas per unit isi padu akan bertambah. Seterusnya, pada suhu yang tetap, purata tenaga kinetik bagi molekul-molekul gas adalah tetap. Ini akan menambahkan kekerapan pelanggaran di antara molekul-molekul gas dengan dinding-dinding medium ataupun dinding-dinding bekas, maka tekanan gas akan bertambah. Kesimpulannya, tekanan gas akan bertambah apabila isi padu gas berkurang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahril Aizat bin Ibrahim. Nombor matrik AA200606. Saya dari kumpulan 11. Saya sebagai panel penjelasan yang pertama akan menerangkan apa itu hukum Boyle. Hukum Boyle memberikan formula penting untuk menghitung pengaruh perubahan tekanan pada isi padu gas dan sebaliknya. Itu dikemukakan oleh seorang ahli fizik, Robert Boyle, pada abad ke-17 dan terbukti sangat bermanfaat bagi para saintis yang terlibat dalam kajian sifat gas. Sifat sains adalah bidang yang luas yang memberi peluang untuk penerokaan tanpa had. Walaupun seseorang membatasi dirinya pada domain tertentu, ramai saintis mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bidang ini dan menyumbang ke arah evolusi manusia. Robert Boyle adalah seorang saintis seperti itu. Salah satu karyanya yang paling terkenal, Boyle's Law, menyatakan hubungan antara isi padu gas dan tekanan yang dikenakan padanya. Ini adalah hasil kerja khusus oleh ahli fizik ini untuk menentukan variasi isi padu gas dengan perubahan tekanannya. Undang-undang ini berlaku selagi jumlah gas dan suhunya tetap berterusan. Robert Boyle menyatakan undang-undang ini dan merumuskan persamaan matematiknya dengan bantuan pelbagai pemerhatian terhadap sifat-sifat gas dan tingkah laku ideal mereka. Mengenai Robert Boyle dilahirkan pada 25 Januari 1627 dan dianggap sebagai salah satu pengasas kimia moden. Sebilangan besar penyelidikannya dilakukan semasa dia berada di Oxford. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ain Syahirah binti Razali, memegang nombor kad matrik AA200152. Saya sebagai panel penjelasan yang kedua akan meneruskan penerangan tentang hukum Boyle. Okey. Sekarang saya akan menunjukkan satu video dan kita boleh lihat kaitan antara tekanan dan isi padu. Di sini saya akan menjelaskan mengapa hukum Boyle itu penting. Hukum Boyle penting kerana ia memberitahu kita tentang tingkah laku gas. Ia menjelaskan dengan kepastian bahawa tekanan dan isi padu gas adalah berkadar antara satu sama lain. Jadi, jika kita menolak gas, maka isi padu akan menjadi lebih kecil, manakala tekanan akan menjadi lebih tinggi. Oleh itu, hukum Boyle dapat merumuskan persamaan yang lebih umum yang boleh ditulis sebagai P1 darab V1 sama dengan P2 darab V2, di mana P1 dan V1 ialah tekanan awal dan isi padu awal, manakala P2 dan V2 menandakan tekanan akhir dan isi padu akhir.
Menurut persamaan ini, boleh disimpulkan secara mudah bahawa jika tekanan yang digunakan meningkat, maka isi padunya pula akan berkurang. Dan hal ini akan sama jika tekanan berkurang, maka isi padunya akan meningkat untuk mengekalkan nilai K iaitu malar. Nama saya Aina Syazwina binti Mat Zahia. Saya memegang nombor matrik AA200771. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Dapat menghirup udara masuk dan keluar dari paru-paru kita kerana hukum Boyle. Hukum Boyle, jika sejumlah gas mempunyai suhu yang tetap, peningkatan isi padu akan menurunkan tekanannya dan sebaliknya. Semasa anda menyedut, otak meningkatkan ukuran rongga thorax iaitu dada dan mengembangkan paru-paru anda. Meningkatkan jumlah mereka sehingga tekanan di dalam paru-paru berkurangan. Disebabkan itu, udara luar bergegas masuk ke paru-paru. Itu kerana gas mengalir dari kawasan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sekeliling kita banyak hukum Boyle yang boleh kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Sufian bin Muhammad Zulkifli, AA200320. Okey, sekarang saya akan terangkan dua lagi aplikasi hukum Boyle dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah picagari atau yang lebih dikenali sebagai jarum suntik. Kalau korang nak tahu, alat suntik atau picagari ini ia berfungsi apabila ni plugger, this plugger, apabila plugger tersebut ditekan, ia menyebabkan tekanan di dalam tu lebih tinggi daripada tekanan di luar. Perkara ini automatik menyebabkan air atau cecair yang terdapat dalam picagari tersebut akan terkeluar daripada picagari disebabkan perbezaan tekanan di dalam dan di luar. Yang terakhir adalah kita panggilnya sebagai spray ataupun cat semprot. Cat semprot ni seperti mana yang kita tahu, dalam tin tu dia ada dua jenis bahan yang terdapat dalam tin tu. Yang pertama adalah cat, yang kedua adalah gas. Biasa kita akan gunakannya, sebelum kita gunakannya kita akan goncang dahulu. Betul tak? Apabila kita goncangkan dahulu tu, ia menyebabkan cat dan gas tu bergabung dan bersatu. Ini sebagai contoh ya. Apabila kita tekan lubang di atas ni, apabila kita tekan tempat penekan di atas ni, ia akan menyebabkan gas yang berada di dalam ni, gas dan cat yang tercampur dalam ni akan terkeluar. Perkara ini disebabkan oleh tekanan yang terlalu tinggi berada di dalam, menyebabkan ia terkeluar. Apabila kita tekan ni, kerana tekanan di luar ini lebih rendah berbanding tekanan di dalam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, tunggu apa lagi? Jom skor hukum Boyle subjek fizik. Jadi apa lagi? Jom skor hukum Boyle. Jangan lupa gang, A for Physics.